buat secara sembunyi. Minta Allah Ta'ala ampunkan secara terang-terangan dan juga secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi macam mana? Kita seorang diri saja buat dosa. Buat dosa. Jadi nak beritahu, minta Allah Ta'ala ampunkan bagi kita barang yang telah kita lakukan dahulu, dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Ini dipanggil taubat. Taubat ini dihapuskan dosa-dosa besar. Kita kena faham bahawa dosa-dosa besar yang kita buat selama ini tidak akan terampun kecuali dalam keadaan taubat nasuha. Taubat nasuha bermakna kalaulah banyak dosa besar yang kita buat selama ini dan selama ini kita tak buat pun taubat sebagaimana yang telah diajar oleh Al-Imam Ghazali, bermakna kita bukan lagi bertaubat kepada Allah. Bermakna dosa-dosa besar yang dahulu yang telah kita lakukan akan berterusan ada di dalam diri kita. Allah Ta'ala berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketahuilah muslimat sekalian dan seterusnya kepada orang-orang yang beriman, barang siapa yang melakukan satu dosa, dia buat satu dosa, bala man kasaba sayyi'atan, siapa yang berusaha melakukan satu dosa, wa ahatat bihi khati'atu, kemudian dosa itu menjadi rutin bagi dia, jadi kebiasaan bagi dia, jadi sedar dilingkungi oleh dosa dalam kehidupannya, fa ulaika ashabun nar, ketahuilah dia adalah ahli neraka dan dia kekal di dalam neraka. Ini kalau orang tu buat dosa kemudian dosanya merasa biasa. Sebab kita ni nak beritahu, bila nak buat dosa Allah Ta'ala campurkan hati rasa bergetar, rasa tak sedap, ataupun berasa dalam keadaan kita hati keluh kesah. Ini tandanya sesuatu tu dosa. Sebab tu dia kata dosa ini mendatangkan keluh kesah. Kebaikan ini, pahala ini mendatangkan ketenangan. Sebab tu kita buat pahala tenang je. Tak ada orang semayang jadi keluh kesah. Kalau dia keluh kesah tu bukan sabit semayang, sabit masalah yang lain. Jadi nak beritahu, hati kamu ni, kalau kamu buat baik jadi tenang saja, kalau buat jahat jadi keluh kesah. Jadi peringkat kita ni, peringkat kita tak pernah buat dosa tu. Bila kita nak buat, hati kita tak sedap. Bila hati kita tak sedap saja, kemudian kita cuba buat, akhir sekali jadi biasa, jadi sedap buat. Jadi perkara tu perkara biasa saja. Perkara biasa saja. Akhir sekali Allah Ta'ala kata, siapa yang mengekalkan dosa besar, kalau dia buat satu dosa besar kemudian dia kekalkan dosa besar, confirm dia adalah ahli neraka, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni banyak buat dosa besar, kita takut kepada Allah Ta'ala, takut kembali, tidak dapat tidak, hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dosa ni ada yang berkaitan kita dengan Allah dan ada berkaitan kita dengan makhluk. Yang mana berkaitan kita dengan makhluk tidak dapat tidak. Bila berkaitan dengan makhluk, kita kena tunaikan dengan makhluk. Contohnya kita ambil hak orang lain, kita mengkhianati barang orang lain, kita ambil hak orang lain, maka sebelum kita nak bertaubat, pastikan kita selesaikan dulu dengan orang lain. Hak barang orang tu kita selesai belaka. Dengan Allah Ta'ala pun begitu juga. Kita kena selesaikan dengan Allah dan kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita tinggalkan semayang, kita wajib mengqadhakan segala semayang yang telah kita tinggalkan untuk kita nak kembali kepada Allah. Selagi mana kita tidak bertaubat, kita belajarlah dengan guru, berapa ramai guru, kita bacalah kitab, berapa banyak kitab kita baca, tapi jiwa kita tidak bertaubat, amalan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak dicampurkan rasa ketenangan di dalam hati, kerana manusia itu banyak dosa. Ingat, kenapa kita ni dalam keadaan keluh kesah? Kenapa kita seolah-olah masalah kita tidak selesai? Tidak selesai. Apa satu-satu hidup dalam tidak tenang, tidak lain dan tidak bukan, kamu tidak mendapat ketenangan adalah disebabkan dosa yang ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita, amal ibadat yang bercampur dengan dosa. Ada pun orang-orang yang melakukan amal ibadat tenang bukan saja pada dirinya, bahkan kadang-kadang kita melihat dia pun kita dah jadi tenang. Sebab apa? Sebab di dalam hatinya ada cahaya. Cahaya yang sampai kepada Allah, tidak lain tidak bukan kerana mereka itu adalah ahli taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak dapat tidak, kita hendaklah bertaubat
kepada Allah Ta'ala dan mengaku kepada Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa. Kita kena minta ampun kepada Allah Ta'ala barang yang terdahulu, yakni dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Semua ada dosa. Di hadapan saya, baik diri saya sendiri pun, semuanya ada melakukan dosa. Ada yang dosa itu diketahui oleh orang, ada yang dosa itu tidak diketahui oleh orang. Dan ada dosa yang berkaitan kita dengan Allah, dan mungkin ada dosa kaitan kita dengan makhluk yang lain, dengan orang lain. Maka selagi mana dosa kita ini kita bawa sehingga berjumpa dengan Allah, kita tidak akan lepas di hadapan Allah, dan di hadapan kita adalah azab api neraka, kecuali kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, peliharalah daku, peliharakan daku pada barang yang tinggal daripada ajal, yakni peliharalah daripada baki kehidupan kita. Kehidupan kita pastikan dalam keadaan kita melakukan kebajikan, minta pada Allah. Ni hari-hari sisa-sisa kita, baki-baki kehidupan kita, minta Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara dalam kebaikan, mati dalam ibadat, ataupun dihabiskan masa-masa kita yang ada ini dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalaulah seseorang itu berumur 40 tahun tetapi dalam 40 tahun masih lagi lalai kepada Allah, masih lagi lalai kepada Allah Ta'ala, maka apabila sampai 40 tahun tidak beribadat kepada Allah, maka syaitan akan berkumpul mengatakan bahawa ia adalah golongan kita, yakni golongan yang mengikut syaitan kerana tidak melakukan amal ibadat kepada Allah. Roliknya kalau umur 40 tahun tak buat amal ibadat, dia keadaan terus dalam keadaan macam tu, kecuali diizinkan Allah, dibuka hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dapat tidak, kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah, mengaku kepada Allah Ta'ala dan minta, ya Allah, baki-baki kehidupan kita yang ada hari ini, kita tidak tahu bila kita mati. Jangan sangka kita hidup lama, kita tidak tahu. Ada orang kita rasa nak sihat, macam-macam obat yang dia makan, tetapi akhirnya kembali kepada Allah Ta'ala. Iza jaa ahadakumul maut fala yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Apabila sampai saja ajal seseorang daripada kamu, maka Allah Ta'ala tidak mengakhirkan walau satu saat dan tidak mengawalkan walau satu saat. Apabila sampai saja ajal dia, tak kira ada orang umur 40-an, ada orang umur 30-an, ada orang umur 20-an, ada orang umur belas-belasan pun kembali ke rahmatullah sampai masa diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi ajal kita yang kita tidak tahu berapa lama ni, hendaklah dihabiskan dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah seperti sahabat yang bernama Sa'ad. Beliau ini adalah seorang yang kuat menentang Nabi zaman jahiliyah, lawan sungguh-sungguh Nabi, tetapi akhirnya beriman kepada Allah dan juga Rasul. Akhirnya beriman. Bila beriman, dia pun ikut Nabi, ikut Allah, ikut Rasul, ikut Nabi. Barulah dia tahu, dia kata betapa baiknya ajaran Muhammad. Tapi selama ini aku duk lawan Muhammad, selama ini aku duk tentang Muhammad. Lalu dia sangat-sangat menyesal. Sangat-sangat menyesal. Kita kadang-kadang begitulah, selalu mengikut hawa nafsu. Belajar pun tambah, ibadat pun tambah. Sampai masa Allah Ta'ala beri kesedaran, kita pun sampai dekat majlis ilmu, baru kita rasa, Allah, kalau aku tahu daripada dulu aku belajar, kalau aku tahu dia kata Allah moleknya aku pergi belajar. Tapi macam mana dah akhir dah. Tapi walau bagaimanapun sahabat Nabi yang akhir ini masuk Islam, umur dia pun dah hampir lanjut dah masuk Islam, dia pun rasa menyesal sangat. Lalu dia kata, kalau aku tahu macam ni, lama dah aku beriman dengan Muhammad. Ajaran Muhammad ni cukup baik, tapi oleh kerana sekarang ni baru sedar, dia pun masuk Islam. Kemudian dia menghabiskan masa beribadat kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya dia mati dalam keadaan hidup selepas beriman hanya beberapa tahun, antara 2 hingga 3 tahun saja. Itu pun alhamdulillah kerana mati dalam keadaan beriman. Lalu Nabi mengatakan bahawa telah perginya seorang lelaki yang soleh yang bernama Sa'ad. Tapi ketahuilah bahawa Sa'ad itu dihimpit kubur. Maknanya dia itu dihimpit kubur.
dalam keadaan mati, ia dihimpit oleh kubur dia. Nabi mengatakan demikian. Sedangkan kematian saat itu ditangisi oleh para malaikat. Bergegar aras Allah Ta'ala dengan kematian lelaki yang soleh ini, yang banyak melakukan amal ibadat. Tetapi Nabi mengatakan bahawa saat dihimpit kubur, maka demikianlah kita. Semua kita ini akan dihimpit kubur. Yang membaca pun kena himpit kubur, yang mendengar pun dia himpit kubur. Tetapi setelah dihimpit oleh kubur, lalu datanglah amalan-amalan yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Ta'ala. Itu pun kalau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum kita ini diambil oleh Allah dalam keadaan nyawa kita ada, peluang kita ini hendaklah kita habiskan masa dengan melakukan amal ibadat kepada Allah dan bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan beritahu pada Allah, ya Allah, baki yang ada ini daripada ajal aku ini, tolong peliharalah. Pelihara apa? Pelihara daripada maksiat. Yang kita takut buat amal ibadat, di akhir itu buat maksiat. Ini yang kita takut. Maka minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, peliharalah kita daripada melakukan maksiat terhadap kamu, lebih-lebih selepas kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bahawasanya segala kebajikan sekaliannya dengan tangan engkau, kerana kebaikan di tangan engkau. Kita tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sabit Allah Ta'ala tak pilih kita tak sapa kita dekat majlis ilmu. Kenapa kita boleh sampai dalam majlis ilmu? Ini pilihan Allah. Saya ni banyak dosa. Betul, kita banyak dosa, tapi Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih kita sampai tempat majlis-majlis ilmu untuk kita memperbaiki diri kita, dan kita kena bersyukur. Walaupun kita banyak dosa, Allah Ta'ala memilih lagi kita. Tandanya Allah Ta'ala amat pengasih, maha penyayang, menyayangi hambanya yang benar-benar ingin kembali kepadanya, ingin bertaubat kepadanya. Maka dia kata, di tanganmu ya Allah segala kebaikan, dan adalah engkau dengan kami amat lemah lembut. Yang engkau ya Allah dalam keadaan maha lembut, amat lemah lembut, lagi kasih sayang kepada hambanya, yakni sayang kepada hamba, lemah lembut kepada hambanya yang soleh, kepada hambanya yang meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tengok hari ini walaupun maksiat begitu banyak, tapi Allah Ta'ala tidak menurunkan bala lagi. Tapi kalau turun bala, saya akan binasalah kita. Kalau nak bandingkan dengan maksiat dengan ibadat hari ni, rasa-rasa maksiat begitu banyak, tetapi nak beritahu oleh kerana rahmat Allah Ta'ala itu banyak. Bila rahmat Allah Ta'ala banyak, katanya Allah Ta'ala turun atas muka dunia ni satu je rahmat dia, dan 9 lagi disembunyikan, diberi di negeri akhirat kelak. Jadi bagi hamba-hambanya yang duduk di atas muka dunia ini, yang ingin bertaubat kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, dan yakin, percayalah bahawa Allah Ta'ala amat menyayangi dan lembut kepada hambanya yang ingin kembali kepadanya, bertaubat kepada Allah. Maka engkau berdoa dengan doa ini yang dinamakan doa orang yang kepayahan. Maka doa pula bagi orang yang banyak dosa, ya mujilli azaib umuri azaimil umuri, ya muntaha himmatil mahmumina, ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ahatat bina zunubuna wa anta mazkhuru laha, ya mazkuru likulli shiddatin kuntu adkhiruka li hadhihi sa'ati fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku yang membukakan bagi pekerjaan yang besar, wahai Tuhanku yang membuka bagi pekerjaan yang besar, hai kesudahan bagi cita orang yang berduka cita, hai Tuhan yang apabila berkehendak menjadikan sesuatu, maka sesungguhnya berfirman, firman, itu bahasa Arab bermakna dengan firman ia baginya jadi olehmu, maka ada ia
maka ada ia, yakni dengan firman Allah Ta'ala kata jadi, maka jadi. Telah meliputi dengan kami dosa kami. Ya Allah, kami ini telah banyak melakukan dosa, dan Engkau tempat pertaruhan kami, tempat kami serahkan segala amal ibadat kami, tempat kami taruh, tempat kami simpan, ataupun tempat kami serahkan tempat pertaruhan kami, ya Tuhan, tempat pertaruhan bagi tiap-tiap kepayahan adalah kami taruhkan di Kau bagi ketika ini, maka taubat olehmu adalah kami taruhkan di Kau bagi ketika ini, maka taubat olehmu atasku, bahwasanya Engkau amat menerima taubat hamba-Mu lagi amat kasih sayang. Jadi lepas pada tu kita minta pada Allah, wahai Allah Ta'ala yang menguasai segala ataupun yang membuka segala pekerjaan yang besar-besar, maknanya di antara pekerjaan yang besar yakni mengampunkan hamba-hambanya. Yang kita pun pekerjaan yang paling utama dalam kehidupan kita ialah mencari redha Allah. Redha Allah Ta'ala je. Hari ni